Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam ceria dan salam keceriaan, salam keemasan kepada semua sahabat-sahabat yang sudi untuk meluangkan masa untuk kita sama-sama mendengar perkongsian mengenai ilmu emas. Malam ni kita kali pertama lah ya, kita sama-sama mendengar seminar daripada tim G100, dan tak lupa juga saya doakan kepada semua kalian semoga tahun 2021 ni menjadi tahun di mana tuan-tuan cemerlang dalam pengurusan kewangan, dan untuk dealer-dealer public goals sekalian, saya harap tuan-tuan bisnes tuan-tuan meroket. Amin insya-Allah. Okey, pertama sekali izinkan saya perkenalkan diri saya lah. Saya akan teruskan kepada kita punya matlamat perkongsian kita pada malam ini. Nama saya Azlan bin Abdul Rahman, seperti saya cakap tadi. PG kod saya 62297, berumur 38 tahun, branch Relau. Saya tinggal di Gulim, Kedah dan berkhidmat di Jabir Circuit. Boleh hubung follow Facebook saya di Azlan Abdul Rahman. Okey, ini ialah guru emas saya. Saya bukanlah orang yang paling layak bercerita tentang emas. Orang yang paling layak tidak lain tidak bukan ialah guru emas saya ataupun mentor saya sendiri, Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i. Dan saya bermula dengan public gooning pada tahun 2015. Bukan tahun 2018. 2015 tu saya hanya jadi penyimpan tegar. Jadi pada tahun 2018 barulah saya terbuka hijab untuk menjadi seorang dealer public gold. Jadi itulah keputusan yang sangat penting dalam hidup saya. Buku yang saya baca daripada perkongsian Tuan Zul ni sangat-sangat bermanfaat. Saya sangat recommend. Tak kira sama ada anda baru nak menceburi bidang emas ataupun hendak menjadi seorang dealer ataupun hendak menjadi penyimpan yang biasa-biasa pun, saya memang sarankanlah buku Wang Emas ini. Okey, tajuk perkongsian saya pada malam ini dan seterusnya ialah manfaat menyimpan emas ataupun macam mana kenapa public gold, mengapa dealer-dealer public gold ni setiap masa sharing berkenaan dengan emas. Kenapa SIN sentiasa membantu kita untuk membeli emas. Mesti ada sebab dia. Bukan kerana sebab emosi ataupun saja-saja mencari keuntungan, tidak. Tapi sebenarnya emas ni salah satu portfolio kewangan yang terbaik. Nak kata terbaik itu tidak, antara yang terbaik buat masa sekarang. Kalau tuan-tuan nak beli saham pun tak ada masalah. Saham, properties, emas, unit trust, semuanya ialah terbaik sebenarnya. Tapi yang terbaik untuk anda ialah ilmu tentang portfolio-portfolio berkenaan. Okey. Kalau kita tengok guru-guru kewangan baik di Malaysia ataupun dunia, mereka menyarankan emas, tak semua, tidak 100%, tidaklah macam 100% gaji kita tu kita tukar kepada emas. Tak. Kalau macam Encik Azizi Ali, Tuan Azizi Ali disuruh 10% saja. Kalau macam Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad Poor Dad, guru keuangan dunia, dia minta 25% saja. Maknanya kalau gaji 1,000, 250 tu kepada emas. Dan Mike Maloney, guru sejarah keuangan dunia, dia minta 50% daripada kekayaan kita itu ditukar kepada emas. Jadi pendek kata, kalau tanya saya, 1 gram 1 bulan pun sudah cukup. Dan tak apa, nanti kita cerita kenapa. Okey, sebelum saya bercerita tentang apa manfaat atau macam mana nak kaya dengan emas. Kenapa orang suruh kita simpan emas ni? Emas ni kalau tanya cikgu kimia, Puan Mimah ya. Cikgu Mimah, ia sejenis logam aurum dalam jadual berkala nombor 79. Jadi sifat emas ni, kalau ini untuk yang sahabat-sahabat yang baru, sebelum tu, jadi kalau ada sahabat-sahabat kalau sahabat ada soalan, boleh tanya kat sini ya. Minta share, saya lupa nak pesan. Jadi minta dealer ataupun kawan-kawan like, komen dan share
perkongsian kita malam ini. Emas ni dia sifat padat, lembut, jadi ia jadi senang untuk kita buat bentuk perhiasan. Kuning dan berkilauan ni ia akan jadi cantik sesuai untuk barang kemas, mudah ditempa, tahan karat ya. Pendek kata, emas ni kalau kita simpan di dalam air ataupun air laut, dia tidak akan berkarat ribuan tahun. Ia tidak reput, tak lekang di panas, tak lapuk di hujan. Tidak hangus. Kalau dia terkena api pun, emas ni dia akan berubah bentuk saja. Dia tidak hangus macam hangus buku, kayu atau kertas dan sebagainya lah. Jadi seterusnya dia pengalih haba elektrik yang baik. Jadi ini untuk kegunaan industri. Jadi emas itu bukan sahaja untuk perhiasan, tapi bukan untuk perhiasan ataupun pelaburan. Jadi ia untuk kegunaan industri. Jadi saya cepat sikit ya. Seterusnya ialah jenis emas yang ada banyak. Jadi public gold ada dua, 24K 999. Jadi emas yang tuan-tuan pegang dari gold bar public gold tu kebanyakannya 999 lah. Dulu ada 916. Jadi sekarang kebanyakannya semua 999. Jadi kalau 24K tu 999 lah. Tuan-tuan jangan keliru ya. Kalau 916 22 karat. 22K dengan 916 tu sama. Emas Korea tak termasuk dalam ni, jangan risau. Jadi public gold ambil yang kedua teratas ni, 916 dengan 999. Macam mana nak uji tu banyak, tapi saya tak pergi ke arah tu malam ni. Malam ni kita fokus kepada manfaat menyimpan emas. Jadi kenapa ramai sangat simpan emas sejak ribuan tahun sampai ke hari ini orang simpan emas. Jadi ilmu emas ni kita tidak belajar. Kita tidak belajar di sekolah, ilmu ni tidak diajar. Kita belajar dulu di sekolah ilmu untuk mencari duit sebenarnya. Ilmu emas ni sangat jarang. Tambah-tambah yang engineering tu tahulah, memang tak pernah belajar lah menyimpan emas ni, apa manfaat dia, apa kegunaan dia ni. Sampai dealer public guna bersungguh-sungguh sharing tentang ilmu, bagi buku, berbuat seminar. Okey. Yang pertama sekali, harga emas, manfaat dia kalau orang simpan emas, harga dia sentiasa naik. Kenapa harga emas sentiasa naik? Kenapa tidak keripak? Kenapa tidak makanan? Kenapa tidak batu? Jadi sejarah ni panjang lah sebenarnya kalau kita nak cerita pasal emas ni. Kalau saya nak cerita panjang lah macam ni. Ringkas ni macam ni. Sebelum 1971 USD kalau kita nak cetak, kita perlukan contoh kalau nak $1 juta, kita perlu ada emas yang bernilai $1 juta juga. Jadi dia selari. Jadi kalau buat macam tu, duit bersandarkan kepada emas. Jadi harga emas tak naik sebab harga sama. Jadi apa yang berlaku pada tahun 1971, Presiden US pada masa itu dia memutuskan hubungan ini, bertersedihlah. Dia memutuskan hubungan emas dengan kertas. Jadi akhirnya selepas tahun 1971, tuan-tuan boleh tengoklah graf ni melonjak naiklah. Sampailah ke hari ini. Jadi selagi emas tidak duit tidak disandarkan kepada emas, jadi harga emas 1 gram tu lama-lama dia akan naik. Jadi asas pelaburan emas ni dia senang je. Tuan-tuan, kalau yang belum biasa beli emas ataupun nak tahu harga emas dulu kan, asas pelaburan emas ni kita beli dan jual emas. Asas keuntungan, kita buy low, sell high. Okey, kalau tuan-tuan nak untung, tuan-tuan tengok harga, tuan-tuan kena beli bukan harga hari ini. Kalau nak untung hari ini, tak boleh beli pada harga hari ini. Tuan-tuan kena beli pada harga tahun 2000. RM35 ya tuan-tuan. 1 gram RM35 ya. Tahun 2000 ni saya masih hidup. Saya masih hidup. Jadi masa tu RM35 mahal ke murah? Kalau tanya kita sekarang, murah. Kalau tanya orang pada tahun 2000, murah tak? Mahal juga. Mahal juga. Jadi emas ni, zaman bila pun, daripada zaman dulu sampai sekarang, tetap dipandang mahal.
Jadi tengok hari ini harga tertinggi pada tahun 2020 bukan pada tahun 2020 bukan 270 tertinggi, dia 304 ke 306 macam tu. Jadi sekarang ni harga hari ni 277. Kalau tanya saya memang harga murah. Sebab harga tertinggi kita tahu berapa. Nak beli harga RM35 mustahil, tak ada orang jual. Kalau minta dengan sin tu, sin saya nak beli 1 gram RM35 harga tahun 2000, boleh tak? Saya rasa sin akan ketuk kepala. Betul tak sin? Jadi sin walaupun nampak lembut tapi dia tegas ya. Jadi jangan minta dengan RM35. Kalau 277 dia boleh. Tu pun dengan gap. Nak beli withdraw RM350. Okey, tuan-tuan tengok kenaikan harga emas ni sangat cepat lah. Ini harga dalam public gold dulu pun. Ni harga tahun 2014 136 saja. Hari ni 272, 277. Jadi sangat laju lah. Jadi kalau nak untung hari ni kena beli tahun yang lalu. Boleh. Kalau nak untung tahun depan kena beli hari ni. Tapi keuntungan tu tidak dijamin. Tuan-tuan perlu ada ilmu. Semakin tinggi ilmu yang tuan-tuan miliki tentang emas, semakin tinggilah peratus keuntungan yang tuan-tuan akan miliki. Okey, nilai emas dan nilai mata wang seperti saya cerita tadilah, apabila kita cetak saja emas, cetak saja kertas, wang kertas, dia cetak out of nothing. Maksudnya cetak macam tu saja, jadi harga emas akan meningkatlah. Dipanggil inflasi. Seterusnya ya, tadi saya sudah sebut inflasi. Yang kedua, faedah orang menyimpan emas ni dia kalis inflasi. Inflasi itu apa tuan-tuan? Macam inilah sebagai contoh. Dulu saya pergi sekolah tahun 1989, mak saya bagi 30 sen. 30 sen tu saya boleh bagi boleh makan nasi dengan minum air sekali. Kenyang lah. Jadi sekarang kalau saya bagi ke anak saya pergi sekolah RM3. RM3 tu anak saya boleh makan dan minum di sekolah. Kalau saya bagi 30 sen, anak saya kelaparan lah. Jadi itulah, tapi apabila kita fokus kepada wang kertas, kerugian tu disebabkan inflasi. Itulah mana inflasi, maknanya dulu boleh tengok ni RM50 ni saya pun tak boleh pegang lagi dulu, tak pernah pegang. RM50 lipas troli. Yang kedua RM50 penuh troli. Ni RM50 ni tak guna dah sekarang ni. Penuh plastik. Jadi RM50 yang terbaru tu saya rasa separuh plastik lah. RM50 mungkin satu barang je sekarang ni. Jadi orang yang simpan emas ni dia tidak macam tu. Seterusnya emas ni kalis hyperinflasi. Hyperinflasi ni di mana berlaku di sesebuah negara di mana harga barang meningkat dua kawalan. Bukan sebab harga barang tu naik, tapi kerana nilai mata wang itu jatuh dengan menjunam. Pernah berlaku di Malaysia zaman Jepun dulu, pernah berlaku. Wang Jepun, wang daun pisang kan. Daun pisang memang jatuh banyak lah. Seterusnya ini salah satu bukti di mana membuktikan betapa kukuhnya emas berbanding dengan wang kertas. Ini adalah dibentuk dinar zaman Rasulullah. 1 dinar pada zaman Nabi boleh beli seekor kambing. Sampailah ke hari ini 1 dinar masih lagi mampu untuk membeli seekor kambing. Kalau tuan-tuan pergi Indonesia pun, cuba tanya dia orang, betul tak Ibu Resi? Saya rasa Ibu Resi pun ada. RM50 pula dah. 1 dinar zaman bila pun. Zaman Nabi dulu 1 dinar mampu beli seekor kambing. Jadi selepas zaman Nabi itu berlaku ribuan peperangan, berlaku ribuan bencana alam, berlaku pandemik, berlaku ribut taufan. Negara hancur, sumur, pemerintah bertukar, tetapi emas maintain. Jadi emas bertahan. 1 dinar seekor kambing.
Jadi tuan-tuan, saya pun dulu bercita-cita juga saya ni nak bina bisnes sendiri, saya nak bela kambing lah. Kan, saya dulu kambing ni mahal. Jadi sekarang saya dah kenal public gold. Jadi tuan-tuan tak perlu risaulah. Saya pun bela kambing dalam rumah sekarang. Tak payah bagi makan, bela dinner banyak-banyak. Kambing lah tu. Jadi nak makan kambing, bilang lah. Ikut kambing. Tu tak? Okey, saya baca komen lah. Kata terlepas banyak ni. Ada soalan, betul sangat. Cik Syarif Hakim, betul sangat dulu saya belanja sekolah rendah 50 sen. 50 sen ni kaya ni. Saya 30 sen je sahabat. Sekarang jadi hisian dan collection. Gaji naik tapi tak boleh cover dengan nilai inflasi. Tak dapat masuk. Murin Padan, Rashidah Isarun. Okey. Okey, seterusnya. Oh, ramai ya, 654 orang. Saya rasa ramai ni malam ni. Bila saya tengok number tu saya jadi takut lah sahabat. Okey, saya teruskan ke slide seterusnya. Maknanya Dina emas ni mampu mengekalkan kuasa beli sepanjang zaman. Tuan-tuan jangan risaulah. Emas ni tak laku ke tak laku ke, emas public gold jamin 100% laku. Jadi tuan-tuan beli emas public gold 100% ada jaminan untuk beli. Patah 10 pun tolak dekat SIN. SIN boleh terima SIN? SIN angguk tu. Saya nampak. Okey. Yang seterusnya, emas itu mudah dicairkan. Pendek kata kita nak dapat cash. Nak jual kat mana-mana kan, ada banyak duit tak ada, habis dah emas ni. Kita boleh pajak di arah mana-mana pun. Nak pajak di branch branch public gold pun tak ada masalah. Jadi kalau tuan-tuan ada tanah, 3 makan tahun lah kalau nak jual. Kalau tuan-tuan ada kereta, nak tolak, tuan-tuan kata kereta tu aset, walaupun saya tak setuju, nak tolak kereta, makan minggu, makan bulan juga lah baru dapat cash. Okey, seterusnya, emas ni, kenapa kita perlu simpan emas ialah aset yang mudah alih. Maksudnya, beli saja ni, Dina ya, saya ada Dina, 1,000 lebih, besar ni je, duit 55 sen je. 5 sen je, 1,000. Besar 5 sen 1,000, maknanya boleh buat dalam poket. Kalau 1,000 dalam RM1,000, susah lah. Kalau iPhone tu 5,000 kat tangan, besar. Kalau ni saya punya ada 5 keping, dah ada lebih banyak. Maknanya apa-apa jadi, kita nak pindah rumah, nak guna kehidupan baru di negara lain seperti yang dilakukan oleh pendatang-pendatang di Vietnam ni, dia just tukar kepada aset dia kepada bentuk emas dan sorok ke dalam baju. Bebas dibawa ke mana-mana. Saya suka gambar ni. Ini ialah emas 250 gram tahun 2019. Tak silap saya pergi seminar, dalam masa tu harga dalam 42,000. Sekarang 62,000. 62,000 di tangan. Yang 1 kilo ni di Relau 200 dekat 300,000. Ini kalau ada 5 ni ke sejuta lah. Jongkok ke sejuta, lebih pada sejuta lah. Tuan-tuan jangan risau. Di mana outlet bank tuan? Di mana di dalam outlet bank ke tuan? Outlet bank. Okey. Seterusnya, kelebihan anda menyimpan emas ini pengalaman saya sendiri. Ia berjaya mengelakkan kebocoran wang dan berjaya membuatkan saya celik kewangan. Jadi saya share pengalaman saya. Sebelum saya kenal public gold, duit saya bocor. Apabila saya kenal Tuan Zul, ditakdirkan membuka laman web Cik Zulkifli, muhamadzulkifli.com, saya membaca, Cik Zul cerita pasal emas, saya tengok, saya rasa benda ni bagus untuk saya. Jadi kebocoran wang ni macam mana tuan-tuan? Macam ni lah, tuan-tuan gaji 3,000, ada lebihan 700, tolak habis semua, pampers, bini, isteri, diri, untuk kegunaan diri semua ada 700. Tapi tuan-tuan simpan duit 700 tu, tengok-tengok hujung bulan 700 tu hilang. Takkan Toyol ambil kan? Tak mungkin. Jadi itulah maksud kebocoran wang. Ataupun macam ni, simpan 700 sebulan selama 10 bulan ada 7,000. Banyak tak? Teorinya macam tu. Tapi kalau kita buat teori, bulan ke-7 tu bukan ada 7,000.
ada RM70. Itulah kebocoran wang. RM70. Simpan, bab kata pepatah, simpan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit adalah tidak benar dengan wang ringgit. Jadi simpan sedikit-sedikit masih sedikit ataupun tak ada langsung. Siap ada hutang kat kredit lagi. Jadi itulah orang yang simpan emas ni dia tahulah 1 bulan 1 gram, 12 bulan sepatutnya 12 gram. Tapi dimarah kat saya balik. Tuan, Cik Azlan, saya bukan ada 12 gram. Saya ada 100 gram. 100 gram. Ya, itu bukti. Kau ada? Anda ada je duit tapi ada tak reti nak simpan. Hati tak kuat. Emasnya dia emosi dia kuat. Punca dia bocor ni satu, je seronok belanja, skim cepat kaya, konon-kononan nak jadi kaya. Tapi tersontut orang kata bahasa sekarang lah. Kadang-kadang sebab orang pinjam, bagi orang pinjam RM1,000, RM2,000, lepas tu tak bayar sampai bila-bila. Ni kajian kajian kes ni memang tiga sebab ni memang punca duit bocor. Seterusnya, nombor 6, emas ni kita boleh manfaatkan. Dah ada 6 manfaat ni, tak boleh beli emas lagi ke? Penyelamat ketika muflis, maksud dia macam ni. Orang yang kena blacklist, hartanya, rumahnya akan dirampas, banknya dibekukan, tak boleh buka akaun. Tapi emas tak boleh dirampas. Dia tak ada dalam sistem kewangan. Tuan-tuan beli emas, tuan-tuan sorok, tak ada siapa akan tahu kecuali tuan-tuan yang beritahu kepada dia orang. Macam tu. Jadi sahabat-sahabat yang mungkin ada masalah kewangan ataupun muflis ataupun macam-macam yang berlaku kepada sahabat, beli saja emas. Emas sajalah yang boleh menyelamatkan anda. Beli dulu, nanti tuan-tuan akan fahamlah. Aset yang tiada dalam sistem kewangan. Okey, yang ketujuh, kelebihan emas ni dimanfaatkan oleh peniaga-peniaga yang ada sekarang. Selain daripada keuntungannya ditukar kepada bentuk emas, dia juga sebagai modal pusingan. Modal pusingan ni macam ni lah. Ringkasnya, dia nak buat bisnes, dia memerlukan RM10,000. Jadi emas tu dipajak di Arahnu, dia buat pinjaman, RM10,000 tu dia kembangkan bisnes, dalam masa singkat dia dapat keuntungan. Sebelum keuntungan tu dapat 100%, dia tebus balik emas tadi yang RM10,000 tadi. Selepas tu dia teruskan perniagaan dia macam pinjaman loan bank lah, macam kita buat loan bank lah. Jadi tapi emas ni kelebihan dia, kita Arahnu, kita tak perlu penjamin, kita tak perlu dokumen, kita tak perlu mengadap penghulu ke apa, tak perlu. Hanya kita just bawa emas kita pajak barang kita saja. Itu saja. Kalau loan bank, tuan-tuan kena bawa payslip, kena bawa macam-macam lah. Jadi orang yang pajak ni orang yang kaya, bukan orang yang miskin, orang yang pajak emas. Jadi apabila dia lakukan sebagai modal pusingan, selepas pajak tu keuntungan bisnes dia dapat, emas lagi masih milik dia. Bahkan perniagaan dia berkembang. Jadi orang bisnes buat permulaan, tukar dulu keuntungan tu 10% keuntungan bersih kepada emas. Untung RM10,000, tukar kepada emas. 10% tukar kepada emas dulu, tukar. Barulah seronok buat bisnes. Nanti ni buat bisnes penat pagi sampai malam, keuntungan tak tahu, dah habis. Kita tak mau. Kita kalau boleh keuntungan tu 50% tak apa, ikut Mike Maloney tadi. 50% keuntungan bisnes. Nanti boleh beli aset lain. Okey, seterusnya. Sifat fitrah manusia ni, kalau ada emas ni disimpan elok-elok lah. Dia magnet kekayaan ni. Dia macam orang yang beli emas ni tak percayalah, tanya sahabat-sahabat kita dalam ni. Okey, saya baca komen. Laju ni komen. Dah 7. Okey. Encik Muhammad Nur Sazlan, betul tu, zaman ini ramai yang bisnes online. Untung tu susah nak kekalkan. Jadi kalau beli emas dapat selamatkan keuntungan. Arahnu tu penjamin dia emas itu sendiri. Saya setuju 100% tuan-tuan. Like sikit. Jadi sebelum tu iklan sikit. Jadi sahabat-sahabat yang nak register ataupun nak beli emas pada malam ini, pastikan anda ada introducer. Tuan-tuan macam mana tuan-tuan kenal public gold ni, itulah introducer tuan-tuan. Jangan register tanpa introducer, nanti susah. Itu belakang cerita.
Okey, fitrah manusia ni nak kumpul emas, dia nak kumpul banyak-banyak. 1 gram sebulan. Macam tadi ya, 1 gram sebulan 12 gram. Cukup setahun 100 gram. Ini pembohongan lah. Tapi hakikatnya berlaku macam ni. Kadang-kadang tu tak sampai 5 bulan dah habis 30,000 beli emas. Dia sudah nampak aura emas. Emas ada aura ya. Iklan sikit. Inilah Dina saya. Inilah saya mampu simpan Dina. Banyak lagi kambing-kambing yang ada saya simpan ni. Okey, alhamdulillah ramainya Muhammad. Okey, laju kah? Saya minta maaf kalau terlebih laju, bukan apa. Kita ada perkongsian selepas ni. Okey, yang seterusnya 9 simpanan kita boleh gunakan emas ni sebagai simpanan jangka panjang. Macam ni kita buat set target lah. Aku nak buat simpanan untuk tabung pendidikan anak-anak. Boleh. Ataupun aset rumah untuk perkahwinan ataupun untuk modal bisnes ataupun untuk dana persaraan. Yang tu pun boleh. Apa lagi? Jangka panjang ni nak pergi umrah ataupun wang kecemasan. Wang kecemasan pun satu cerita panjang agak, tapi nanti tuan-tuan kena panggil saya sekali lagi baru saya boleh cerita pasal wang kecemasan tu macam mana. Takut tak sempat. Saya takut speaker sudah macam nak miss call saya dah ni. Okey. Maksudnya dalam ke-7 perkara ni, ini ialah simpanan jangka panjang. Untuk perkahwinan tu untuk yang belum kahwin lah. Yang dah berkahwin tu buat dana lain untuk anak. Nanti mentang-mentang Cik Azlan share dana perkahwinan, semua pakai simpan untuk perkahwinan kedua pula. Jangan. Banyak ya. Sebulan 1 gram, isteri sebulan 1 gram, suami sebulan 1 gram, anak sebulan 1 gram. Jangan risau, emas tu akan naik harga. Nak risau apa? Kita nak jual balik pun boleh. Kalau terdesak kita boleh pajak. Kan? Okey, Cik Z IB, emas Vicker ni boleh ke digadai ke arah nukar terdesak? Oh, boleh sangatlah Kak Z. Boleh sangatlah puan. Dina ni kita boleh pajak di seluruh Malaysia. Kalau public gold ni guna branch lah, senang. Branch public gold tu 100% terima lah. Dia kena emas dia tak uji pun, dia jeling je. Dapat duit. Macam tu je. Jangan risau, laku. Okey, seterusnya Islahdin Muhammad Yusof. Dina atau Gap atau 1 gram LBMA Limited menjadi pilihan. Dina atau Gap atau 1 gram LBMA Limited menjadi pilihan. Kalau tanya saya, Dina lah. 1 gram ni dia emas ni makin besar dia makin murah, makin kecil dia makin kos dia tinggi, dia mahal lah sikit. Okey, seterusnya ya tuan-tuan yang dealers yang otai, kalau boleh tolong jawab komen-komen dalam ni, saya rasa takut tak sempat lah. Okey, seterusnya jangka panjang ni maksud dia 9 bulan lah. 9 bulan pula dah. At least guru keuangan pesan at least 2 tahun ke atas, bukan 2 tahun ke bawah. Jangan beli hari ni nak jual esok. Tolong jangan buat macam tu. Beli hari ni, monitor esok harga. Emas sudah jatuh harga. Beli time bila harga emas naik, dia susah hati sebab dia tak beli. Bila harga jatuh, dia beli, dia rasa Allah, emas jatuh harga. Hari-hari duk main macam tu, membazir emosi, tak perlu. 1 bulan 1 gram. Kalau Azizi Ali kata 10%, Tuan Azlan kata 1 bulan 1 gram. Tu pakar keuangan juga tu. Gurau-gurau. Okey, maafkan saya kalau saya tu. Okey, seterusnya ni kos turun haji ya. Saya bagi cepat sikit. Tahun 1998, RM8,000 kos haji 267 gram. Pendek cerita tahun 2020-2017 ni dia tak berbeza. 9,900 juga menurut informasi saya lah. Kalau berubah tu saya tak maklum lagi. 56 gram saja tak perlu sebab harga masa-masa tu RM30 1 gram. Jadi tuan-tuan kena ada 267 gram baru boleh pergi haji. Sekarang 56 gram, ini 180. Kalau hari ni 227 rasanya dalam 30 lebih, 35, 36 gram macam tu tak perlu 267 gram tahun ni. Oh, Cik Azlan kata 200 tak. 267 gram kalau pergi haji hari ni, pergi Mekah balik hari Tak perlu, 36 gram je. Jadi
Fokus 1 bulan 1 gram, 1 bulan 1 gram. Anda buat dulu, anda akan tahu apa kelebihan dia. Saya tak boleh nak cerita sebab anda tuan-tuan sendiri kena buat. Jadi tuan-tuan kalau tak boleh grab promosi malam ni, buka gap GAP. Hubungi kalau tuan-tuan punya introducer Cik Hafiz, hello dia, saya nak buka gap. Pandailah dia uruskan. Jadi dealer-dealer dalam G100 ni tuan-tuan jangan risau, dia akan tak tinggalkan tuan-tuan. Dia akan tinggal register, dia akan bagi pendidikan ilmu emas lah. Seterusnya, laju kah? Laju tak laju? Masa sudah singkat. Okey, samalah dengan kos pendidikan tinggi turun 50%. Kalau tuan-tuan simpan dalam wang, kos pendidikan akan naik. Simpan dalam emas, kos dia turun. Untuk anak-anak tuan-tuan, apa salahnya? Kan, kalau tuan-tuan anak tuan-tuan cemerlang dapat beasiswa, emas tu dapatkan tuan-tuan, boleh beli aset yang lain. Okey, seterusnya yang ini kelebihan anda menyimpan emas ni boleh mendorong anda untuk membuat bisnes emas. Tuan-tuan jangan risau, macam mana nak untung dengan emas. Ni manfaat ke-10. Tuan-tuan, dealer-dealer baru, lama ataupun customer, kalau tuan-tuan takut untuk menjadi dealer yang aktif ataupun menjadi master dealer, saya tak boleh jadi master dealer. Tuan-tuan, saya dah bagi 9 peluru kat tuan-tuan. Tuan-tuan guna 9 peluru tu. Kalau 9 peluru ni, kalau tembok gajah pun boleh out lah. Dia bagi 1 rejection, tuan-tuan bagi 9 peluru. Nak peluru lagi, lebih lagi tak boleh, kena panggil sekali lagi lah. Ada 10 lagi. Okey. Simpan emas, tuan-tuan untung macam saya share tadi. Slide yang pertama tadi, buy low sell high. Yang kedua, ilmu emas. Macam mana nak lebih untung dengan emas? Silap aja itu salah tu. Tuan guru boleh marah. Ilmu emas ni, kalau tuan-tuan ada ilmu emas, tuan-tuan keuntungan tuan-tuan lebih tinggi persen dia. Pastikan tuan-tuan ada ilmu tentang emas. Jangan just beli ikut orang, tak boleh. Sebab tu kita tuan-tuan kena ada introducer. Sebab kadang-kadang tuan-tuan perlukan bantuan atau pertanyaan. Saya ramai membantu sahabat-sahabat yang daftar tak ada pengikut, tak ada introducer. Jadi dia terpaksa tanya orang lain, tanya-tanya. Jadi rugilah, benda-benda free. Seterusnya, dealer emas paling untung. Yang ni tajuk ni akan dibuat perkongsian minggu depan oleh Cik Hafiz. Saya boleh cerita malam ni, tapi kalau Sin bagi lagi setengah jam, saya boleh cerita. Tapi saya tak nak cerita lah. Dealer emas ni paling untung. Kalau saya cerita, Cik Hafiz tak boleh nak cerita minggu depan, betul tak? Minta maaf ya Cik Hafiz. Okey, saya baca soalan. Okey. Ini G100, tuan-tuan jangan risau. Kalau tuan-tuan jadi dealer public gold, tuan-tuan akan dapat bimbingan daripada G100. Support atas, bawah, kiri, kanan sampai lemas. Jadi salah satu pelaburan terbaik yang anda perlu buat ialah pelaburan tentang ilmu. Tuan-tuan ada ilmu tentang emas, tuan-tuan tak akan untung. Tuan-tuan tak ada ilmu, tuan-tuan buat bisnes apa pun, walaupun modal tuan-tuan ada RM1 juta, tuan-tuan tak akan untung. Bahkan kerugian 100% boleh jadi juga. Okey, seterusnya ini gambar-gambar emas. Lepas ini Sin akan share. Okey, tuan-tuan boleh share, boleh follow saya punya Facebook. Kalau nak berkenalan dengan saya, boleh follow. Boleh call 019 kalau nak perlukan bantuan ataupun assist. Ataupun tuan-tuan dah ada dealer masing-masing, boleh hubungi tuan-tuan punya dealer lah. Okey. Minggu depan akan ada Encik Hafiz. Ini kita akan keep remind dari semasa ke semasa. Kalau ada soalan, saya tak sempat nak jawab soalan, mungkin saya akan jawab dalam ruangan komen. Daun kayu, daun selasih. Thank you, terima kasih. Kembali kepada Sin. Bye-bye. Tunggu. Terima kasih ya Azlan for your sharing tentang emas ya. Terima kasih Azlan sharing begitu banyak yang tentang emas punya itu ilmu ya. Dan Sin ingat kan, lagi first time I ikut seminar Tuan Zulkifli punya Thai cakap tentang 5 gram sidat dompet kan, sampai sekarang I masih ingat lagi. Betul ni. That's why sampai sekarang aku masih keep continue dengan simpan 1 gram 1 bulan. This is very bagus punya itu satu planning untuk saving lah. Untuk menyebabkan kita boleh saving. Sebab ketagihan untuk saving. Sebab kalau tak kan kita akan habis belanja je. Sekarang kan kita punya IT yang begitu hebat, kita akan belanja banyak-banyak aja. So hari ni kita sangat terima kasih kepada Azlan
Azlan, kita punya one star founder Masa Dealer, sharing tentang emas. Jangan risau, kita setiap Rabu ada topik-topik tentang emas ni. So hari ni kalau anda lagi ada question kan, boleh juga nanti kita akan kumpul, kita akan jadi jawab lagi untuk next lagi. So kita punya ni seminar ialah setiap Rabu punya. So stay tune bersama kita ya. So kita akan ke next punya agenda.